إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله الحق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, subhanallah, pertamanya dan selamanya marilah sama-sama manjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benar syukur pada Allah memudahkan urusan kita pada hari ini, bersama-sama berhimpun mengumpul menunjukkan sifat hamba kita kepada Allah, melaksanakan suruhannya sembahyang fardu maghrib secara berjemaah sebaik-baik cara yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alhamdulillah kita dapat berhimpun seketika di dalam satu majlis santapan rohani bagi diri kita. Majlis yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sakinah, makna ketenangan. Mudah-mudahan dengan amalan kita ini Allah taala memandang dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayangnya, pandangnya ya Allah Ta'ala redha pada kita dan kita balik bertemu Allah dalam keadaan hamba yang sebenar-benar hamba pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambungan muzakarah kita kitab Hidayatus Subyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman karangan Syekh Abu Abdullah Husin Nasir bin Muhammad Tayyib Al-Mas'udi Al-Banjari rahimahullahul bari pada muka surat 4. Ada kata musannihnya ke-10 hayah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang ke-10 hayat. Artinya arti hayah hidup Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula maknanya iaitu satu sifat yang maujud, yang berdiri dengan zat yang mewajib bagi zat akan kaunuhu hayyan, yang mengesah ia bagi zat akan bersifat ia dengan segala sifat ma'ani, padahal tiada ta'alluq ia dengan suatu jua pun. Sambungnya perbicaraan sifat yang wajib kita ketahui secara tafsil satu persatu, berkaitan sifat untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, iaitu sebanyak bilangnya 20 sifat yang disusun oleh Imam Abu Mansur Maturidi. Imam Abu Mansur Maturidi menyusun sebanyak bilangnya 20 sifat, dan Imam Abu Hasan Asy'ari membela 13 sifat. Khilaf di antara kedua ulama ini nisbah bilangnya, tidak pada i'tiqad. Kesemuanya ulama mutakallimin mengiktikadkan 20 sifat itu sifat yang wajib bagi Allah. Cuma khilaf nisbahnya bilangnya sahaja. Imam Abu Hasan Asy'ari kata 13, cukup dengan bilangnya 13.
7 lagi tidak menafikan tetap sifat Tuhan, cuma cukup dengan 13 sahaja. Adapun Imam Abu Mansur Maturidi kata 20. Kena kira juga 7 sifat lagi. Kerana sifat itu dikatakan sifat hal yang menengahi antara ada dan tiada, maka perlu dikira satu lagi yang disebut sifat maknawiyah, 7 sifat. Lalu dibela 20 sifat. Maka 20 sifat itu masyhur. Maka surah qailuh banyak orang bicara, orang duk berkecek, orang duk muzakarah dan keseluruh bahkan kesemua. Dikata ke di atas muka bumi ni bicara masyhurnya 20. Maka siapa pada kita di Nusantara ni 20, maka kita pun bicara 20 sifat yang wajib kita ketahui dan i'tiqad. Kerana inilah jalannya untuk mengenal Allah. Kewajipan yang Allah Ta'ala perwajib bagi kita ni, wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah aku jadikan jin dan manusia illa liya'budun ay ya'rifuni, bahawa mereka itu mengenal akan daku, yakni Allah Ta'ala, wa ya'bududani, dan menyembah akan daku. Maka mengenal Allah Ta'ala itu satu kewajipan yang lebih daripada segala kewajipan. Sama ada kewajipan semaya, puasa, zakat, haji dan sebagainya, daripada segala kewajipan. Kewajipan mengenal Allah Ta'ala lah tuntutan yang paling besar sekali. Lalu ulama menyusun cara untuk mengenal Allah, mempelajari ilmu tauhid, ilmu usuluddin, yang ada terkandung di dalamnya, mempelajari, memahami, iaitu sifat 20 yang disusun oleh Imam Abu Mansur Maturidi. Itu cara dia. Kalaulah kita ada cara dan kita seleba dengan ulama mujtahid, ulama yang boleh mengeluarkan hukum, yang boleh mengenal Allah, yang diambil daripada Quran dan hadis, maka tak ada masalah. Tidak mempelajari 20 sifat pun tak ada masalah, kerana kita ahli pakar. Sama seumpama Imam Syafi'i, sama seumpama Imam Ahmad bin Hanbal, sama seumpama Imam Imam Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Kalaulah tidak sama, tidak seleba mengenal akan diri kita, maka kita mengikut jalannya yang telah disusun oleh ulama sebanyak 20 sifat. Memada dah seseorang itu dapat membeza mana Allah, mana makhluk, mana yang menjadi, mana yang kena jadi, siapa yang mencipta dan apakah yang dicipta. Maka bila mana tahu sedemikian, wajiblah pada kita mempelajari, memahami sifat 20. Lalu ke-10-nya daripada 20 sifat yang disusun oleh Imam Abu Mansur Maturidi, iaitu hayah. Artinya, arti hayah hidup Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup. Bermula maknanya, makna hidup Allah Ta'ala ni, iaitu satu sifat yang maujud, satu sifat yang ada, satu sifat yang ada. Sedia maklum dah, kita bicara dah dulu sifat yang ada dan sifat yang bangsa sungguh. Sifat yang ada yang kita capai dengan panca indera, yang kita dapat dengan panca indera, sama ada mata, telinga, hidung, kecapai lidah dan rasa tangan. 5 panca indera itu mengetahui sifat itu ada. Maka sifat hayah ini termasuk di dalam kategori sifat yang jenis ada, maujud, sifat yang ada. Sekira-kira dibukakan hijab oleh Allah pada hari kiamat supaya menzahirkan sifat perhidupnya, maka kita dapat melihat ataupun mendengar. Sekiranya dibuka balik telinga, dibuka balik hidung, dapat menghidu dan sebagainya. Kerana sifat itu sifat yang bangsa ada. Sama seumpama tawar pada air, sifat yang bangsa ada. Maka kita tahu tawar pada air itu ada kerana dapat kecapai dengan lisan lidah kita, kerana dibukakan hijab melalui lidah. Kalau Allah Ta'ala buka balik mata, kita dapat melihat tawar. Kalau Tuhan buka balik telinga, kita dapat mendengar tu tawar, bagaimana hakikatnya. Maka Allah Ta'ala hanya membuka pada makhluk, pada hamba kita semua ni, melalui kecapan lidah, menunjukkan bahawa tawar itu yang ada pada air itu sifat yang jenis bangsa ada. Maka hayah pun sama, sifat yang bangsa ada. Sekira-kira kita minta dengan Tuhan supaya buka pada kita, nak melihat sifat perhidup yang ada pada zat Tuhan itu,
nescaya kita dapat melihatnya bagaimana hakikatnya di akhirat kelak. Atas dunia tak boleh lah, kerana benda yang qadim. Dan sifat hayah, satu sifat Allah Ta'ala yang qadim, yang sedia kala. Maka sifat sedia kala itu benda yang sedia. Maka kita tidak akan dapat memikir hakikat yang sebenar bagaimanakah sedianya hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sifat hayah ni kata dia satu sifat yang maujud, satu sifat yang ada, yang berdiri dengan zat, mana yang ada pada zat, yang mewajib ia, yang mewajib bagi zat, yang mewajib ia. Ia sifat hayah bagi zat akan kaunuhu hayyan, mana yang memesti Allah Ta'ala hidup. Berdalilkan dengan ayat Quran, huwal hayyul qayyum. Allah Ta'ala hidup yang berdiri dengan sendiri. Lalu Allah Ta'ala hidup itu hidup dengan sifat pehidup, tidak dengan ruh, tidak dengan bernafas, tidak dengan makan minum, tidak dengan paru-paru, oksigen, jisim dan sebagainya. Hidupnya Allah Ta'ala dengan sifat pehidup yang ada pada zat Allah Ta'ala. Dengan sifat itulah Allah Ta'ala hidup. Tahu mari mana sifat hayah itu sifat pehidup ada di zat Tuhan. Tahu daripada Tuhan kata huwal hayyul qayyum. Dia Allah Ta'ala hal keadaan yang hidup. Lazim daripada Tuhan kata dia ni keadaan yang hidup. Maka dengan sebab itulah kata Imam Abu Mansur Maturidi, ada pada zat Tuhan sifat pehidup yang dikatakan hayah yang kita bicara malam ni. Hayah dengan hayyan lain. Hal keadaan hidup tu lain dengan pehidup. Sebab itulah setengah ulama dia pernamakan sifat hayah ini sifat isim. Asal masdar hayah, asalnya makna masdar tetapi terjemuh dengan makna isim. Kenapa? Kerana supaya dapat kita membeza hidup, pehidup, benda yang berlain ni. Allah Ta'ala hidup ya dengan sifat pehidup yang ada pada zat Tuhan. Kita pun hidup. Kita ni keadaan yang hidup sekarang ni. Kalau kita mati tak ada dah sini, duduk dalam cetung kain tu. Kalau mati, jenazah orang panggil. Maka kita sekarang yang berada semua ni dalam surah ni, semuanya hidup. Bila mana kita ni hidup, hidup dengan apa? Dengan sifat pehidup yang ada pada diri kita, yang bergantung dengan ruh, bergantung dengan nyawa, pernafasan dan sebagainya. Allah Ta'ala hidup. Hidupnya Allah dengan sifat pehidup. Bagaimana sifat pehidup Allah? Itu hakikat. Pehidup hayah ni benda yang qadim, yang sedia kala. Bila mana yang sedia kala, kita tidak boleh nak memikir. Tak siapa akal kita nak fikir benda yang sedia. Zat Tuhan benda sedia, tak boleh nak fikir. Sifat Tuhan benda sedia, hakikat kita tak boleh nak fikir. Cuma wajib i'tiqad Allah Ta'ala hidup. Hidupnya Allah dengan sifat pehidup. Bagaimana sifat pehidup? Serah pada Tuhan bagaimana sifat pehidupnya. Tetapi sifat pehidup Tuhan itu jenis bangsa, sifat yang bangsa ada. Kita ada sifat pehidup, bukan penghidup. Penghidup tu dia menghidupkan sesuatu yang mati, atau penghidup. Berbeza dengan pehidup dengan penghidup lain. Penghidup sesuatu, zat yang menghidupkan sesuatu, tu penghidup. Adapun pehidup satu sifat yang ada pada zat Tuhan. Dengan zat itu, dengan sifat itulah Allah Ta'ala hidup. Berbeza dengan Mu'tazilah. Allah Ta'ala hidup dengan zat, tidak dengan sifat pehidup. Menafikan sifat pehidup, menafikan sifat pengetahuan, menafikan sifat perkuasa, menafikan sifat ma'ani pada zat Tuhan. Maka mengatakan Tuhan itu kuasa dengan zat, hidup dengan zat, melihat dengan zat, tidak dengan sifat yang ada pada zat Tuhan. Itu Mu'tazilah. Mu'tazilah yang mu'attilah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ni hidup dengan sifat penghidup yang tidak dengan ruh, tidak dengan nyawa, tidak dengan pernafasan dan sebagainya lah.
Kita hidup dengan sifat perhidup yang ada pada jisim kita, dengan perlukan udara, oksigen dan sebagainya. Perlu pada makan minum, perlu kepada istirahat, perlu kepada paru-paru dan sebagainya. Yang mewajib bagi zat akan kaunuhu hayyan, yang menyebabkan zat itu ada padanya, zat Tuhan itu ada pada dia sifat keadaan yang hidup. Dengan sifat perhidup tu Allah Taala itu hidup, ataupun dengan keadaan Allah Taala yang hidup ada pada zat Tuhan sifat perhidup tu orang panggil lazim, berlazimah. Kita nak cari dalam Quran Tuhan kata dia ni ada sifat perhidup dan katakan hayah, tak ada. Tak jumpa cari. Lalu ulama ambil dilalah iltizam, dalil yang lazim. Bila mana Allah Ta'ala sebut sendiri, dia kata ni keadaan dia yang hidup, mesti ada pada zat Allah sifat perhidup. Maka dengan sifat itulah, sifat perhidup yang disebut hayah tu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala hidup. Maka yang aku panggil yang menyebabkan tu Imam Abu Mansur Maturidi lah. Kata Imam Abu Hasan Asy'ari, dari pahamnya kita Tuhan sebut dia ni keadaan yang hidup, ada pada zat dia sifat perhidup. Tu Imam Abu Mansur Maturidi. Imam Abu Hasan Asy'ari, dengan sebab Allah Ta'ala itu dia kata dia keadaan yang hidup, mesti ada padanya sifat perhidup. Lain pendapat dua tu. Imam Abu Hasan Asy'ari kata, dari pahamnya kita Allah Ta'ala kata dia ni keadaan yang hidup, ada pada zatnya sifat perhidup. Imam Abu Mansur Maturidi kata, dengan sebab keadaan Tuhan yang hidup, mesti ada pada zat Tuhan sifat perhidup. Lain dua pendapat tu. Bila mana lain, berbezalah bilangnya nisbah 13, nisbah 20. Imam Abu Hasan Asy'ari kata 13. Kenapa? Kerana dari pahamnya Tuhan tu keadaan yang hidup, mesti ada pada zat dia sifat perhidup. Kita kira siapa? Kalam sahajalah, tak perlu kira lah kaunuhu hayyan. Itu Imam Abu Hasan Asy'ari. Abu Mansur Maturidi kata, dengan sebab keadaan Tuhan yang hidup, ada pada zat dia sifat perhidup. Dengan sebab itu kena kira suku, jadilah 20 atau tempat khilaf dia. Tempat khilaf bilangnya kata 12, kata 20, situ asal dia tepat yang boleh jadi kata khilaf. Imam Abu Mansur Maturidi kata 20, Imam Abu Hasan Asy'ari kata 13. Dari sebab kepahaman ulama. Cuma tidak menafi, Imam Abu Hasan Asy'ari tak menafilah 7 lagi tu, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, tak menafi. Cuma dari pahamnya keadaan Tuhan yang berkuasa, ada pada zatnya sifat berkuasa, kita tak perlu kira lah kaunuhu qadiran tu. Dari pahamnya keadaan Tuhan yang berkehendak, mesti ada sifat berkehendak, tak perlu kira lah kaunuhu muridan. Jadi lagu tu, maka kira jadi 13 sahaja, cukup 13. Abu Mansur Maturidi kata suku, kerana ni sifat hal, kena kira suku. Dengan sebab dia ni Tuhan ada padanya sifat, maka dikatakan sifat hal. Perlu kira jadi 20. Tu Imam Abu Mansur Maturidi. Yang mengesah ia hayah tu, sifat perhidup. Yang mengesah ia hayah bagi zat akan bersifat ia zat dengan segala sifat ma'ani. Sifat hayah ini dia mengesah, membolehkan. Mengesah ni mana membolehkan? Zat Tuhan itu bersifat dengan sifat ma'ani yang lain. Seumpama sifat qudrah contohnya. Kalaulah zat Tuhan itu tidak hidup, bagaimana Tuhan nak bersifat dengan sifat qudrah? Tidak sama sekali. Kalaulah Tuhan itu tidak hidup, bagaimana Tuhan nak bersifat dengan iradah? Kalau tidak hidup, bagaimana nak kata sifat pengetahuan ada pada Allah? Kalaulah Tuhan tidak hidup, bagaimana nak kata Tuhan itu maha melihat, mendengar, berkata-kata kalau dia tidak hidup? Maka diri Allah Ta'ala itu, zat Tuhan itu hidup.
Dia membolehkan sifat hayah ini, membolehkan, mengesahkan sifat ma'ani yang lain bagi. Dia kata mengesahkan ia hayah akan zat, bagi zat akan bersifat ia zat dengan segala sifat ma'ani. Padahal tiada takluk ia hayah. Padahal takluk bagi hayah tu tidak ada. La tata'allaku bisyai', tidak bertakluk dengan sesuatu. Ya, kita bicara sifat ma'ani ni semua ada takluk. Qudrah dia ada takluk, iradah dia ada takluk, ilmu ada takluk, sama ada takluk, basar ada takluk, kalam pun ada takluk. Cuma hayah sahaja daripada 7 sifat ma'ani tu tidak ada takluk, tugas peranan tu. Cuma dia membolehkan sifat membolehkan zat tu bersifat dengan sifat ma'ani yang lain sahaja. Dia tak ada takluk. Tiada takluk ia hayah dengan suatu jua pun. Lawan bagi hayah ni sifat mustahil. Al-mautu artinya mati. Mati tu hai tu mustahil. Kita kena mindset letak di akal kita. Sungguh-sungguh i'tiqad pegangan Tuhan tu tidak mati. Dan tidak terima mati. Tidak terima di akal kita Tuhan tu boleh mati, boleh hancur, lenyap, binasa, tak sekali-kali. Mesti kena pegang sungguh-sungguh. Mustahilnya pada akal kita Allah Ta'ala itu mati, sebagaimana kita pegang mustahilnya gerak dan diam di dalam saat yang sama. Sekarang ni kipas sedang bergerak. Pada saat ni tarikh yang sama, jam yang sama, minit yang sama dan saat yang sama sedang bergerak. Maka kita boleh terima kah di saat yang sama juga, tarikh yang sama juga, kipas itu pun berhenti. Dua sifat di dalam satu dua sifat di dalam satu masa. Dua sifat, mana dua sifat? Gerak dan diam. Gerak, bergerak. Diam atau diam, tidak bergerak. Dua sifat ni di dalam saat yang sama kita boleh terima di atas satu benda. Sekarang kita sedang bergerak, ataupun sekarang kita sedang berhenti. Bolehkah di dalam saat yang sama kita bergerak dan berhenti? Tak boleh. Tak boleh nak terima. Akal kita tak dapat terima. Mana mungkin? Coh akal mikir tak boleh nak terima. Begitulah kita tidak boleh terima Tuhan itu mati. Mustahil pada akal Tuhan itu mati. Itu mustahil. Lawannya al-mautu artinya mati, iaitu mustahil. Dakah? Firmannya, dalil firmannya Allah Subhanahu wa taala, dalil Tuhan bersifat dengan sifat hayah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi, berserah olehmu 'alal hayyil ladzi, di atas Tuhan yang 'alal hayyil ladzi, Tuhan yang hidup, la yamut, tidak mati. Kita matilah, Tuhan tidak mati. Tak mati siapa bila-bila. Boh kita boleh terima akal kita Tuhan tu mati. Kita ni contoh dalam syurga. Masuk sahaja kita dalam syurga. Masuk sahaja dalam syurga, contohnya Allah Ta'ala terima dah ke? Bila mana masuk dalam syurga, kita ni dijanjikan tidak mati, kekal. Orang neraka pun, orang ahli neraka pun kekal tidak mati. Khalidina fiha abadan, selama-lama. Kekal di dalamnya, dalam syurga dan di dalam neraka, abadan, selama-lamanya tidak mati. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Tiap-tiap kali nadijat juluduhum, masuk kulit-kulit ahli neraka di dalam api neraka tu, baddalnahum juludan ghairaha, kami gantikan dengan kulit yang baru. Kenapa? Liyazukul azab, kerana untuk merasakan kesakitan azab dalam neraka. Tuhan kata semula, bukan kata mati lenyap dah. Hidup, senantiasa hidup, acul lebu, pecah perut apa semua, masuk daging tulang apa, maka diganti dengan kulit yang baru, tak mati-mati. Maka kekal kita dalam syurga, orang dalam neraka kekal di dalam neraka. Kekal dalam neraka tu tidak mati tu, adakah tidak mati selama-lamanya? Adakah mustahil tidak mati? Tak. Harus. Walaupun Tuhan kata tidak mati, cuma kita ni harus mati. Dalam syurga pun mati, dalam neraka pun mati kalau Tuhan kehendak mati.
Bagi zat Tuhan tidak terima mati orang lain. Tidak terima mati itu lain. Tak boleh nak tergambar Tuhan itu mati. Mustahil dah firman Allah Ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kalau kita duduk atas muka bumi pun kita mati. Hidup kita pun akan matilah. Maka tiap-tiap yang bernyawa kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti merasai kematian, kesakitan mati. Setara mana dia, pangkat tinggi mana dia, ilmu banyak mana, comel setara mana, kaya setara mana pun, baik kau jahat setara mana pun, tetap dia akan merasai kematian. Akan dimakan cacing dan ulat di dalam tanah. Hasil bu tidak tinggal bakar. Jagalah di atas muka bumi ni. Sekali mana pun dia jaga. Bila mana mati sahaja dia seseorang hamba ini masuk di dalam tanah hancur. Maka sebelum daripada sapa pada tempoh kehancuran kematian itu, maka kita bersiap sedia untuk menghadapinya dengan memperbanyakkan kita mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Taala sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Mengabdikan diri nisbah zahir kita, ibadat zahir, semaya ke, puasa ke, zakat ke, haji. Dan batin kita pun ibadat senantiasa bersangka baik. Senantiasa memelihara hati kita daripada najis kotoran batin, sangkaan jahat, hasad dengki. Senantiasa kita menjaga tubuh badan kita daripada dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hiasi dengan sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang terpuji, untuk balik bertemu Allah dalam keadaan hati yang sejahtera, hati yang tenang, hati yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan insya-Allah. Lalu katanya musannif rahimahullahu taala, ke-11-nya sam'un, artinya mendengar Allah taala. Tengok pada muka surat yang seterusnya. Syahdanun kita. Muka surat 10 kata musannif syahdanun. Barang siapa tiada didapat air sekali-kali. Barang siapa yang tiada dapat air sekali-kali, atau didapat air, ada air, tetapi ada penyakit, tetapi pada tubuh badannya, anggota wuduknya ada penyakit. Ada penyakit pada satu anggota daripada segala anggota. Daripada segala anggota wuduknya atau anggota mandi wajibnya, yang menegah ia air itu akan yang menegah ia penyakit itu akan terkena air padanya, pada tubuh badan yang sakit tu lah. Mana kalau cek dengan doktor kata demo ni tak boleh kena air ni. Kalau kena air boleh membawa kepada mudarat yang besar. Semakin orang panggil lambat sial, lambat sembuh. Ataupun kalau kena air ni boleh meninggalkan kesel paru yang sehingga menghodohkan mencacatkan tubuh badan contohnya. Maka dia ni doktor itu pun pakar, ahli dia. Bukan kata doktor biasa-biasalah, memang ahli dia. Memang dia kata kalau tidak boleh kena air, memang tak boleh. Bila mana begitu, tak ada air ataupun ada penyakit yang menegah daripada terkena air, maka hendaklah ia seseorang itu tayammum dengan memindahkan debu tanah yang suci. Mestilah dia kena tayammum, ganti daripada air lah. Mestilah dia kena tayammum dengan debu tanah yang suci, yang menyucikan, suci debu tanah tu dan menyucikan. Tidak cukup dengan suci sahaja, mestilah debu itu menyucikan, sebagaimana dia ni tidak pernah lagi diguna oleh orang lain lah di dalam bertayammum. Debu tu tidak ada najis, debu tu juga belum lagi diguna oleh seseorang untuk ambil air semai, untuk ambil untuk bertayammum. Maka debu itu suci, menyucikan. Memindah kepada sapu muka.
Mestilah guna debu untuk sapu muka dan dua tangannya, dua tangan. Muka dan dua tangan anggota tayammum. Memindah tadi dengan niat tayammum ganti daripada wuduk dan mandi. Ganti daripada wuduk dan mandi, daripada membasuh anggota yang tiada didapat terkena air padanya, ataupun kita niat bertayamum tadi ganti daripada wuduk kerana tidak dapat terkena air. Mestilah kita bila mana anggota tubuh badan kita ni untuk mandi wajib, contohnya haid ke, mandi haid, mandi nifas ke, mandi junub ke, bila mana nak mandi tidak ada satu anggota tubuh ni yang tidak boleh kena air ataupun tak ada air, maka kita kena tayammum. Tayammum di mana? Muka dan dua tangan, tidak pada seluruh badan. Mana ambil debu comot seluruh badan tak jadilah. Mana sapu itu di muka dan dua tangan. Ganti daripada mandi wajib kerana tak ada air ataupun kerana tidak boleh terkena air. Begitu juga air semaya dah ke anggota wudu. Bila mana ada luka, contohnya ada luka pada kaki contohnya, maka patah apa? Seming dah. Maka dia seming kaki. Maka bila mana seming apa panggil seming? Patah. Siapa pada nak basuh kaki tak boleh basuh, tidak sempurna wuduk. Bila mana tak terkena air, maka dia kena tayammum ganti daripada basuh kaki. Caranya mesti dia kena sapu dulu air pada seming yang ada di kaki dia tu. Kaki dia boleh kena air, tapi seming ada pembalut contohnya, ataupun tidak boleh. Ni kita bicara tentang hak boleh kena air dulu. Bila mana seming, dia kena sapu dulu air di atas seming tepat patah tu, sapu dulu. Bila mana sapu air, selesai sapu air, kesap tangan dan muka, ambil debu, tayammum. Mesti kena tayammum kerana tidak sapa air tempat anggota kaki kita. Begitu juga benda yang tidak boleh kena air. Bila mana tidak boleh kena air, perlu kepada tayammum. Dan tayammum selesailah orang panggil basuhan kaki kita. Kaki yang ada luka tak boleh kena air, ada pembalut dan sebagainya, maka kita tayammum pada muka dan dua tapak tangan. Dua tangan lah. Satu untuk muka, dan satu kali tepuk untuk kedua tangan. Sapu untuk kedua tangan. Ini tak perlu qada lah bila mana ada anggota yang tak boleh kena air itu pada kaki, tak perlu qada semaya. Melainkan luka itu pada tangan dan anggota muka. Kalau ada pada muka luka yang tidak boleh kena air, maka dia kena tayammum. Dia kena tayammum. Dan nak tayammum pun tidak boleh kerana ada tampalan apa ni, pembalut dan sebagainya, maka sedemikian dia kena qada semaya dia. Kerana luput dua-dua, alat bersuci, air pun tidak boleh kena, debu pun tidak sampai pada mukanya, maka perlu kepada qada semaya dia. Begitu juga tangan lah. Mana dua anggota tayammum ni kalau ada pembalut, air tak boleh kena, debu tak boleh kena juga, maka wajib qada semaya. Dan apa ni? Disertakan akan niat itu dengan pindah tanah kepada mukanya. Niat nawaitu tayammuma gitu. Saja aku bertayamum kerana ganti daripada basuh muka, contoh. Saya aku bertayamum kerana ganti daripada basuh kaki, kerana tak boleh kena air kan. Pindah kepada muka dan kekalkan dia kan niat tu hingga menyapu satu juzuk daripada muka. Bila mana kita tepuk, angkat sahaja kita, masa tu lintasan niat. Tak kena lagi di muka ketika kita mengangkat tu. Lintasan niat sehingga kita sapu satu juzuk daripada muka. Sehingga menyapu satu juzuk daripada mukanya, muka anggota tayammum. Iaitu dengan beberapa syarat yang disebutkan dia di dalam kitab yang panjang-panjang lah. Ada dalam kitab yang panjang-panjang.
Kata pengarang lagi, faslun bermula haram atas orang yang berhadas kecil itu 4 perkara. Benda yang haram ketika berhadas kecil itu 4 perkara. Ketika kita tidak ada ismaya itu, haram dia 4 perkara. Tak ada wuduk tu, haram 4 perkara. Dan disebut hadas kecil. Kerana apa? Kerana sikit sahaja benda yang haram ketika tak ada wuduk. Disebut hadas besar kerana banyak benda yang haram ketika berhadas besar. Pertamanya benda yang haram ketika tak ada wuduk, sembahyang fardu atau sunat. Sembahyang fardu ko, sembahyang sunat ko, semuanya haram. Kita sembahyang fardu, kita sembahyang sunat, maka dengan tidak ada wuduk, haram hukumnya. Batal dah air sembahyang, keluar angin contohnya yang tidak diundang, duduk dalam soh belakang tu imam pula tu. Rasa malu nak keluar ambil air semaya ni, berasa malu. Orang lain mau dah ramai tu, tetapi dia tak keluar. Kalau dia keluar memang berigak lah, dia punya pasal ni. Maka dia tak keluar awak lalat semaya. Orang panggil. Bila mana sedemikian, maka dalam perbuatannya perbuatan yang haram kerana meneruskan sembahyangnya. Mana semaya fardu ataupun semaya sunat haram. Ataupun sembahyang dalam keadaan benda yang sunat. Seumpama salam yang kedua, salam yang pertama wajib ke? Assalamualaikum warahmatullahi. Salam pertama wajib. Rukun pula tu. Salam yang kedua sunat. Lepas pada bagi salam yang pertama keluar angin. Okey, semaya dia sah dah kerana lepas dah. Ke fardu semaya tu lepas dah, rukun semaya okey dah, selamat dah. Last kali nak bagi salam yang kedua tu. Itu benda sunat tu. Benda yang sunat. Alih-alih bagi salat dah, dia kata angin keluar dah, batal dah semaya kalau kira, batal dah wuduk. Semaya okey dah, sah dah. Kerana lepas dah bagi salat assalamualaikum, akum tu warahmatullah, keluar angin, okey, sah semaya dia. Salat yang kedua, sebuah salah bagi lalu saya, orang panggil selesai masalah. Selesai sedemikian adalah keadaan perkara yang haram perbuatan sedemikian, walaupun benda itu sunat sekalipun. Dan barang yang pada makna semaya ataupun benda hak jenis makna semaya, serupa dengan semaya lah. Apa dia benda yang serupa dengan semaya? Seperti sujud tilawah, sujud kerana membaca. Di dalam Quran ada beberapa tempat yang sunat kita sujud bila mana kita membaca. Bila mana kita membaca, sunat kita sujud. Bila mana sujud dalam keadaan tidak ada semaya, kata ulama ni, pengarang kitab ni kata haram hukum. Dan sujud syukur, begitu juga sujud mendapat satu-satu nikmat dan sebagainya, maka kita bersyukur pada Allah dengan niat sujud syukur, itu haram perbuatan sedemikian. Tak ada ismaya haram. Mesti kena tutup aurah, mesti kena dalam keadaan berwuduk. Lain dengan sujud kerana orang panggil apa ni, sujud kerana apa ni terharu lain. Terhalu doa dapat nikmat ni siapa sehingga dia tu sujud pada Allah. Sujud tadi bukan kerana sujud syukur, sujud kerana terharu, boleh Tapi kalau sujud syukur memang niat nak sujud syukur, haram hukum. Dan membaca khutbah Jumaat pun haram. Membaca khutbah Jumaat benda ataupun perkara yang sama seumpama semaya lah. Perkara yang sama seumpama semaya, sujud apa ni, kebaca khutbah Jumaat, khutbah gerhana, khutbah hari raya, khutbah nikah tu tak perlu ada ismaya. Adapun khutbah Jumaat tidak sah, bahkan haram dalam keadaan tidak berwuduk. Keduanya benda yang haram lagi, tawaf fardu atau sunat, tawaf fardu ataupun tawaf sunat. Ketiganya menyentuh Quran, ketiga menyentuh Al-Quran, sentuh Quran. Sentuh dengan tapak tangan lah, tu makna sentuh. Sentuh dengan tapak tangan itu makna sentuh Al-Quran, hukumnya haram. Sentuh kulit Quran, tak sentuh ayat pun, sentuh kulit pun haram kerana dia satu juzuk daripada Quran. Begitu juga yang ada pada perim rumah. Perim rumah tu ayat Quran, ataupun di dalam kitab-kitab, dalam buku-buku, kalau tidak ada wuduk tidak boleh sentuh ayat tu. Orang panggil jisim ataupun benda dakwah tu yang ditulis ayat Quran, tidak boleh kita sentuh. Menanggung suku, tanggung tak apa. Adapun ayat yang kita sentuh tidak boleh kerana tidak ada wudu.
Dan keempatnya menanggungkan dia kan Quran lah, menanggungkan Quran, tanggung. Bawa dengan mata benda tak ada masalah, bawa dengan kitab, bubuh dalam apa ni, plastik, Quran sekali dengan kitab dalam beg. Maka kita duduk atas belakang ataupun pegang beg tu ada berisi Al-Quran dengan kitab, niat membawa kitab dengan mata benda yang orang panggil selebo ataupun boleh melepaskan ihtimam manusia. Orang tanya apa benda dalam plastik tu? Kitab agama kita kata, ataupun gula sekilo dia kata. Orang pun tengok, oh betul gula sekilo. Tak tengok lagi benda dalam plastik, tapi ihtimam manusia terlepas. Kalau orang tanya apa dalam plastik tu, jagung ni, jagung apa besar ni? Tidak ihtimam lepas, ihtimam manusia. Sengkait manusia tu tak lepas, maka tidak boleh dibawa bersama dengan mata benda yang kecil daripada Quran. Mana menanggung Tapi kalau kanak-kanak tak apalah, yang nak baru belajar, nak mempelajar, nak belajar tu tak apa. Syarat jangan orang tua suruh ambil Al-Quran ke ayah ni nak baca. Bukan anak nak baca, ayah nak baca. Maka anak itu membawa Al-Quran, tidak ada wudu, hukumnya haram pada si ayah itu. Kenapa? Kerana dia menyuruh anaknya. Kalau dia sendiri nak membaca, tak ada masalah. Dan barang yang haram atas orang yang junub itu 6 perkara. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ada dah? Azan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyraf. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.